Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang mengikuti FB Live kita siri yang ke-12 menghuraikan kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, iaitu bid'ah hasanah, sebuah pendekatan baru iaitu sesi penghuraian kitab yang dianjurkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, ARG Pusat. Yang mana pada malam ni insya-Allah kita sambung pembacaan kitab yang terhenti sejenak selama 2 siri, iaitu semalam dan juga hari sebelum semalam, kerana memberi laluan walaupun tajuknya masih lagi sangat relevan dengan isi kitab ini. Tetapi 2 siri yang lepas kita lebih menfokuskan kepada memperjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang disebabkan oleh ceramah ataupun live yang diberi oleh saudara kita dari Suria, iaitu Ustaz Muhib Khawli, yang mana kita berharap 2 siri penjelasan itu Allah jadikan sebab kefahaman dan juga kebaikan buat beliau dan juga buat umat Islam yang lain yang sama-sama mengikuti sesi penjelasan tersebut. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mulai di muka surat 29 iaitu kita ingin melihat bid'ah hasanah yang berlaku setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya pergi, mungkin elok saya sentuh sedikit kerana masih lagi berlaku ketidakjelasan di dalam fikiran sebahagian daripada saudara-saudara kita, yang mana yang sama seperti yang berlaku kepada Ustaz Muhib. Mereka menyangkakan oleh kerana hadis sahih Nabi SAW memberitahu wahkalah dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat, maka tidak ada di sana yang namanya bid'ah hasanah. Mereka menyangka oleh kerana kullu itu bermakna setiap, maka tidak boleh ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah adalah sesat. Itu sangkaan mereka. Jadi saya telah huraikan Alhamdulillah dalam 2 sesi yang lalu bahawa kalimah kullu itu sebenarnya kerap kali bermakna sebahagian.
ya. Kerap kali, jarang-jarang ya, kullu itu bermakna semua. Jadi masuk komen dalam Facebook saya, mungkin pagi tadi atau bila saya tak perasan lah, tapi saya jawab dalam bentuk posting pada hari ini, iaitu satu orang yang kurang lebih dia oleh kerana tidak bersetuju bahawa ada di sana bid'ah yang hasan, maka dia bertanya, mungkin pertanyaan ini sebenarnya dalam bentuk bangkangan. Jadi dia kata, kalau memang ada kullu yang membawa makna bid'ah hasanah, maka tentulah di sana pun ada kullu yang membawa kepada kesesatan yang hasanah, ya, dolalah tapi hasanah. Kemudian dolalah yang hasanah ini membawa kita supaya masuk ke neraka yang hasanah. Kurang lebih itu ya bentuk bangkangannya. Kalau saya boleh simplifykan, maksud daripada kawan kita ini yang komen dalam Facebook saya itu adalah hadis Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Ada dalam riwayat, ada sambungannya lagi, iaitu wa kullu dhalalatin finnar. Cuba lihat ya, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu dalam neraka. Jadi bila kita terangkan bahawa bid'ah yang tidak sesat, atau kita istilahkan, kita itu sebenarnya ulama, ulama yang istilahkan sebagai bid'ah hasanah, ada ulama yang mengistilahkan sebagai bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, ada ulama yang mengistilahkan sebagai bid'ah ghairu mazmumah, bid'ah yang tidak terkeji, tapi kesemuanya membawa kepada makna bid'ah yang tidak sesat. Jadi kata dia, kalau kita tergamak mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, bermakna sebahagian, maknanya ada bid'ah yang hasanah. Kenapa kita tidak boleh mengatakan kullu dhalalatin finnar juga bermakna sebahagian? Bermakna bukan semua yang sesat dalam neraka. Ada sesat yang tidak membawa kepada neraka, tapi sesat itu sesat yang hasanah. Saya simplifykan lagi. Ustaz kata kullu bid'atin maknanya bukan semua. Maknanya ada bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Jadi sepatutnya kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat dalam neraka juga maknanya sebahagian. Maknanya ada sebahagian kesesatan itu dalam neraka, dan ada sebahagian kesesatan itu yang tidak dalam neraka, yakni kesesatan yang hasanah. Kurang lebih begitulah ya bangkangannya. Jadi saya agak terkilan lah, kerana saya perasan yang buat komen tu sudah agak lama follow dan pernah komen sebelum-sebelum ini. Agak terkilan kerana seolah-olahnya dengan penerangan-penerangan yang telah kita jelaskan, masih beliau tu tidak nampak apa yang kita maksudkan. Jadi saya cuba sebagai mukadimah sebelum kita pergi kepada contoh-contoh bid'ah hasanah yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW, saya cuba simplify Adapun hadis yang Nabi SAW memberitahu wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat, adalah hadis yang sahih. Jadi para ulama kita memang berpegang dengan hadis itu. Ulama-ulama kita tidak menolak hadis itu. Tidak ada yang mengatakan oh hadis ini ada masalah, tak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak. Ulama-ulama kita memang menerima hadis ini hadis yang sahih. Jadi itu sekadar yang kita sepakat. Cuma ulama di dalam memahami hadis tersebut, mereka perlu menyuluh hadis itu dengan ayat Al-Quran. Kita dah terangkan sebelum ini ayat Quran yang mana yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Mereka juga perlu mempertimbangkan hadis kul bid'atin dhalalah ini dengan hadis-hadis yang lain. Seumpama sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhiril hadis. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah, satu cara yang baik, dan seterusnya. Perlu juga mengukur hadis ini dengan satu baginda, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu, bahawa raddun, barang siapa yang mengadakan dalam urusan ini, yakni urusan agama ini, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, maka barulah perkara itu tertolak. Kalau ma minhu difahami tidak tertolak. Dan ulama juga perlu mengukur dengan perkataan dan juga perbuatan para sahabat. Sebagaimana misalnya masyhur riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata-kata beliau, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Memang kita sedar tentang bangkangan kononnya perkataan bid'ah yang digunakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sebenarnya bukan bid'ah dari segi syarak, tapi hanya bid'ah dari segi bahasa sahaja. Ini bangkangan yang sebenarnya tidak valid langsung. Saya terangkan sekejap.
sebenarnya makna bid'ah dari segi bahasa dia lebih luas daripada makna bid'ah dari segi syarak. Kerana makna bid'ah dari segi syarak iaitu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan makna bid'ah dari segi bahasa dia lebih luas. Ihdatsu syai'in ma lam yakun ataupun kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabiqin. Iaitu mengadakan satu perkara yang dahulunya tidak ada. Tidak diikat dengan zaman Nabi SAW, tidak diikat dengan zaman mana, asalkan dahulunya tak ada, maka dari segi bahasa itu dinamakan bid'ah. Kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabiqin. Setiap amalan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, dari segi bahasa itu namanya bid'ah. Jadi kenapa tujuan mereka mengatakan, bid'ah yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam kata-kata beliau ni'matil bid'atu hazihi, itu adalah bid'ah dari segi bahasa, kerana mereka segi istilah itu adalah melakukan perkara baharu dalam ibadah. Jadi kata mereka, solat tarawih itu bukan perkara baharu. Kerana solat tarawih itu telah berlaku di SAW. Cuma Nabi SAW selepas melakukannya dengan para sahabat berjamaah di masjid 2 atau 3 malam, Nabi SAW tidak lagi keluar berjamaah solat tarawih. Baginda solat tarawih di rumah saja. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghidupkan balik. Jadi bukan benda itu baru, tak ada zaman Nabi, bukan, kata mereka. Sebenarnya dah ada zaman Nabi. Cuma Sayyidina Umar hidupkan balik amalan yang telah ada di zaman Nabi SAW. Baik. Jadi kalaulah itu yang dimaksudkan, bermakna dari segi bahasa pun memang ianya adalah bid'ah. Dari segi syarak pun dia adalah bid'ah. Kerana bid'ah dari segi bahasa lebih luas. Bid'ah dari segi bahasa melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Kata mereka dah ada. Ya, kata mereka sudah ada di zaman Nabi SAW salat tarawih. Jadi kalau sudah ada, bukan bid'ah dari segi bahasa. Bukan bid'ah dari segi bahasa. Jadi sebenarnya yang berlaku bukan itu. Yang berlaku adalah di zaman Nabi SAW, memang Nabi ada melakukan qiyam Ramadan atau disebut oleh para ulama sebagai tarawih. Qiyam Ramadan maknanya mendirikan bulan Ramadan. Mendirikan di situ maksudnya mendirikan solat sunat pada malam bulan Ramadan. Yang dikatakan tarawih kerana ulama memahati daripada sudut tarwihah. Setiap 4 rakaat, dahulu orang salat tarawih baca surah yang panjang-panjang, maka setiap lepas 4 rakaat mereka akan ada tarwihah, berehat. Baru mereka sambung lagi dengan 4 yang seterusnya. Jadi jamak daripada tarwihah inilah namanya tarawih. Jadi di zaman Nabi SAW, selepas baginda melakukan salat tarawih atau qiyam Ramadan ini bersama dengan para sahabat di masjid 2 atau 3 malam, masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, baginda sudah tidak keluar lagi salat tarawih bersama dengan sahabat. Kerana apa? Kerana baginda bimbang, takut-takut nanti diwajibkan salat tarawih ke atas umat, maka kewajiban akan membebankan umat. Jadi oleh kerana Nabi SAW tidak keluar, masing-masing sahabat melakukan salat tarawih itu sendiri-sendiri. Ya. Sebab itulah dalam hadis yang Sayyidina Umar mengatakan, radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatil bid'atu hazihi itu diceritakan bahawa di malam bulan Ramadan, Sayyidina Umar memperhatikan umat Islam melakukan solat qiyam Ramadan ini auza'a, maknanya terpencil-pencil. Ada yang solat tarawih di sini, ada yang solat tarawih di sana. Maknanya meriah dengan ibadah qiyam Ramadan, tetapi tidak tersusunlah, ya. Meriah macam itu. Ada yang semayang sana, ada yang tengah rokok, ada yang tengah sujud, ada yang baru nak semayang, ya. Jadi bid'ahnya di mana? Ketika mana Sayyidina Umar mencadangkan supaya qiyam Ramadan itu, tarawih itu dilakukan di belakang seorang imam saja, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan dilakukan konsisten, dia semua ikut follow satu orang imam buat 20 rakaat di awal malam. Sedangkan di zaman Nabi SAW biasanya tarawih ini dilakukan malam, dilewat malam, sehingga kan selesai solat tarawih itu tak lama selepas itu sahur dan tak lama selepas itu subuh. Tapi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dilakukan di awal malam selepas solat Isyak, dilakukan 20 rakaat tarawih di belakang seorang imam. Jadi bid'ahnya daripada sudut itu. Daripada sudut, padahal di zaman Nabi SAW tidak ditetapkan demikian. Tidak ditetapkan tarawih itu mesti di belakang seorang imam, tidak ditetapkan dilakukan di awal malam, tidak ditetapkan dilaku dengan bilangan 20 rakaat. Tidak ada riwayat Nabi SAW menetapkan demikian. Maka ada bid'ahnya daripada sudut itu, walaupun itu bid'ah dalam perkara ibadah, tetap dianggap oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai sebaik-baik bid'ah. Maknanya ada bid'ah yang hasanah. Jadi kembali masalah yang ulama nak faham hadis. Terima hadis, junjung hadis, taat kepada hadis, itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama kita. Tetapi kullu bid'atin dalalah di situ adakah bermakna semua atau bermakna sebahagian?
Kerana apa? Kerana kalimah kullu dalam bahasa Arab ini dua-duanya. Boleh difahami kullu itu menunjukkan kepada semua, tidak ada pengecualian. Boleh juga difahami kullu itu dengan makna sebahagian, dan kullu dengan makna sebahagian itu satu perkara yang kerap kali berlaku, yang mana kita telah terangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Dalam firman Allah Ta'ala, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha, ya, taufan yang membinasakan setiap sesuatu. Jadi kalau ikut zahir, bila Allah Ta'ala berfirman kulla syai'in, tidak ada yang tak binasa. Ayat Al-Quran mengatakan tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Jadi kenapa ulama tidak memahami kulla syai'in di situ dengan makna semua? Kerana ada di sana indikasi yang makna semua itu tidak dikehendaki. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggal mereka tidak binasa. Gunung ganang bukit bukau tidak binasa, padahal gunung ganang bukit bukau syai'un. Langit bumi syai'un. Tapi pasti langit bumi tidak binasa ketika kejadian taufan itu. Maka kulla syai'in dalam ayat bermakna kebanyakan. Dan itu biasa. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada di sana raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Dalam suratul Kahfi, raja yang zalim itu hanya mengambil sampan yang elok. Sampan yang ada rosak, ada lubang, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan sampan itu untuk menolak mudarat yang lebih besar. Antara mudarat sampan itu berlubang, itu mudarat, dan mudarat sampan itu dirampas oleh raja yang zalim, maka mudarat sampan dirampas itu lebih besar. Maka kullan safinatin dalam ayat tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan itu bermakna sebahagian. Maka demikian juga dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda kullu ibni adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput kecuali tulang sulbi. Dan dalam hadis juga Nabi SAW memberitahu Allah Ta'ala mengharamkan ke atas bumi daripada nabi. Padahal para nabi adalah anak Adam. Demikian Allah jaga orang mati syahid, jasad mereka tidak dimakan oleh bumi. Padahal orang mati syahid juga anak Adam. Jadi di dalam melihat dalil-dalil secara keseluruhan dan realiti yang berlaku, maka ulama memahami kullu ibni Adam dalam hadis itu bermakna kebanyakan anak Adam. Demikianlah al-habbatu sauda shifaa'un likulli da'in ilal maut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, habbatu sauda, jintan hitam, syifa, menjadi penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Baik. Kan realitinya tidak. Realitinya ada penyakit-penyakit yang walaupun dirawat dengan habbatus sauda tidak sembuh. Jadi realiti ini mendorong para ulama untuk memahami kul dalam hadis itu bermakna kebanyakan. Banyak penyakit yang kalau dirawat dengan habbatus sauda boleh sembuh, tetapi bukan semua penyakit. Banyak sekali. Bahkan saya bawa contoh, ya. Walaupun contoh ini agak berat supaya kita faham dua jenis kul ini. Apa beza firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu berkuasa. Apa bezanya dengan firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu Allah Ta'ala mengetahui. Ya, memanglah satu bercerita tentang kudrah, kuasa Allah, satu bercerita tentang ilmu Allah. Baik. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya pada kalimah kul di situ. Kedua-duanya Allah berkuasa atas segala sesuatu, setiap sesuatu. Yang satu lagi Allah mengetahui setiap sesuatu. Apa beza? Bezanya adalah kul di dalam ayat qadir, Allah berkuasa, itu kullu majmu', kullu yang merangkumi sebahagian. Sedangkan kul dalam ayat alim, Allah Ta'ala itu kullu jami', kullu yang bermakna semua. Kenapa macam tu? Kerana ada perkara yang tidak termasuk dalam skop kuasa Allah. Kalau dalam istilah orang yang mengaji ilmu tauhid, dia kata bukan ta'alluq. Bukan tempat pergantungan kudrah itu, bukan di situ. Apa dia? Iaitu yang mustahil dan yang wajib. Dan ini penting bila, sebab itu saya kata agak berat topik ini, tetapi ini penting bila orang terpaksa berdepan dengan syubhat, dengan keraguan, ya. Ada orang bertanya misalnya, kamu percaya kepada Allah? Ya. Kamu percaya Allah Maha berkuasa? Ya. Adakah Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu? Ya. Adakah Allah Ta'ala berkuasa melahirkan anak? Soalan itu nak menimbulkan syubhat. Kalau Allah Ta'ala berkehendak,
boleh tak Allah Ta'ala melahirkan anak? Jadi kalau kita tidak faham, kita ingat ayat Quran mengatakan wallahu bikulli innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Taala di atas setiap sesuatu berkuasa. Nauzubillah, nanti kita akan jawab, kalau Allah kehendaki bolehlah Allah lahirkan anak. Ya, ini tak betul. Kerana anak Allah itu mustahil. Ya. Kerana anak Allah berarti kita mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Tuhan selain daripada Allah itu mustahil. Maka ia terkeluar daripada kul. Demikian kalau orang mengatakan boleh atau tidak Allah Ta'ala menciptakan diri sendiri. Allah menciptakan zatnya sendiri. Itu sebenarnya tidak termasuk dalam kudrah. Tidak termasuk dalam skop kudrah. Kerana zat Allah itu zat yang wajibul wujud. Zat yang mesti ada. Yang termasuk dalam skop kudrah hanyalah perkara yang mungkin. Iaitu makhluk. Perkara yang mungkin Allah nak jadikan. Boleh Allah tak nak jadikan? Tak ada masalah. Itu mungkin. Tapi kalau Allah menciptakan anak misalnya. Allah melahirkan anak. Allah menciptakan Tuhan lain, itu mustahil. Atau Allah menciptakan zatnya sendiri, itu wajib. Zat Allah itu benda yang wajibul wujud. Zat yang wajib mesti ada. Maka tidak tertakluk dengan kudrah. Jadi kalau begitu, kul dalam inna qadir itu kullu majmu'. Dia hanya merangkumi perkara yang mungkinan. Sebab itu, perlu ada dalam masyarakat orang yang mendalami ilmu akidah ini, supaya bila datang syubhat, untuk orang awam macam kita ni, memadailah kita tahu, yakin Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan, dah memadai. Tetapi untuk mengetahui tentang ta'alluq, tentang apakah ta'alluq sifat kudrah, adakah dengan yang mustahil dan wajib juga ada ta'alluq dan sebagainya, itu perlu ada dalam bentuk fardu kifayah, supaya bila datang ke keriluan, misalnya orang pernah bertanya, boleh tak Allah Ta'ala menciptakan satu batu, yang batu itu betul-betul besar, sehingga kan Allah pun tak larat nak angkat batu tu. Tengok, dia pusing nak bagi kita pening. Jadi sebenarnya itu tidak termasuk di dalam kudrah. Kerana sesuatu yang mungkin tapi Allah tidak mampu melakukannya itu mustahil. Jadi ini kul dengan makna sebahagian. Tetapi bila kita katakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala dengan setiap sesuatu Allah mengetahui, itu kullu jami'. Maknanya Allah tahu. Allah tahu yang mustahil, iaitu sekutu bagi Allah tu mustahil, Allah tahu. Anak Allah tu mustahil, Allah tahu. Dan Allah tahu juga yang mungkinat, yang mungkin, yang boleh ada, boleh tidak ada, seperti makhluk-makhluk ini, itu juga Allah tahu. Jadi bila kul dalam alim, semua. Kul dalam qadir, sebahagian. Jadi kul dalam kullu bid'atin dalalah, semua atau sebahagian. Itu saja persoalan yang dijawab oleh para ulama. Maka ulama kita sepakat mengatakan kul dalam hadis itu bermakna sebahagian, kerana ada dalil menunjukkan bahawa kullu di situ bermakna sebahagian. Antaranya ayat suci Al-Quran, wa rahbaniyatan. Kita baca wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ila akhiril ayah. Itu antara dalil bahawa hadis kullu bid'atin dalalah bermakna sebahagian. Ayat Quran menunjukkan ada bid'ah yang Allah redha. Bahkan bid'ah yang Allah murka, yang Allah melabelkan fasik bila orang itu meninggalkan bid'ah tersebut. Demikian hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ulama kita memandang itu menjadi dalil mentakhsiskan keumuman wa kullu bid'atin dalalah. Jadi bila ulama mengatakan kullu bid'atin dalalah itu bermakna sebahagian, bukan saja-saja suka-suka, tidak. Ulama mengatakan demikian kerana ada dalil yang disebut sebagai mukhassis, dalil yang menyempitkan keumuman. Habis kenapa kullu dalalah tidak dikatakan hanya sebahagian saja sesat yang neraka? Kenapa kita tak kata ada sesat yang hasanah? Kerana jelas di sana tidak ada dalil takhsis, tidak ada dalil yang menyempitkan kullu dalalah dengan makna sebahagian. Maka bila sesuatu lafaz yang umum itu tidak ada dalil yang menyempitkan makna dia, tidak ada dalil yang mentakhsiskan dia, maka dia kekal di atas keumuman. Itu saja beza dia. Yang mana ada dalil kullu bid'atin bermakna sebahagian, maka difahami dengan makna sebahagian. Yang mana tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa maknanya sebahagian, seperti kullu bid'atin, maka dia kekal di atas keumuman. Berarti semua benda sesat itu membawa orang itu masuk neraka wal iyazubillah. Baik, moga-moga saudara kita yang membuat komen itu faham kenapa ulama hanya menganggap kullu bid'atin saja bermakna sebahagian, sementara kullu
mana sebahagian, semuanya kembali kepada dalil. Baik, sekarang kita lihat contoh bid'ah hasanah yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang ini kalau saudara-saudari yang mengikuti dua slot kita semalam, memang saya ada sebut ini sebagai membuktikan bahawa cara para sahabat mendepani perkara bid'ah bukan melihat kepada bid'ah itu agama atau dunia sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian, tetapi melihat sama ada bid'ah itu baik ataupun tidak. Baik atau tidak, yakni selari atau tidak dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat dalam hadis ini, hadis ini ada dalam sahih Bukhari. Ja'a Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu yaqulu lahu, ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aral qatla qad istaharra fil qurra'i falau jama'tal qur'ana fi mushafin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata kepada khalifah, wahai khalifah Rasulullah, saya memerhatikan pembunuhan telah menghabiskan ramai daripada qurra, orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, ramai yang hilang kerana mati dalam peperangan, mati dibunuh dalam peperangan, mati syahid. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang pandai Al-Quran ini bila ramai mati, nanti kita bimbang umat Islam nanti tidak tahu Al-Quran yang kita dapat daripada Nabi SAW itu bagaimana. Kerana Al-Quran pada masa itu terkumpul dalam dada Al-Qurra, dalam dada orang-orang yang menghafal, memahami Al-Quran, dan yang mempunyai dada telah mati. Falau jama'atal Qur'ana fi mushafin, jadi apa kata kalau kamu kumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf menjadi sebagai rujukan, tidak lagi Al-Quran itu hanya terkumpul dalam, juga terkumpul dalam satu mushaf. Perhatilah elok fayaqulul khalifatu kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhati. Ni yang saya nak jawab semalam. Bila kita bawa contoh-contoh yang membuktikan bahawa baharu, yakni bid'ah, yang mana mereka menganggap perkara baharu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu sebagai perkara baharu yang baik, yakni hasanah, bermakna para sahabat juga bersikap bahawa ada di sana bid'ah yang hasanah, maka sebahagian daripada kawan-kawan kita membangkang. Dia kata, mana boleh ustaz, mana boleh kalau benda tu sahabat yang buat, itu orang dah tak namakan bid'ah dah ustaz. Itu Nabi SAW sendiri menamakan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi ini kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau salah seorang daripada khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau seumpama Sayyidina Abu Bakar, seumpama Sayyidina Umar, seumpama Sayyidina Utsman, seumpama Sayyidina Ali, khulafa'ir rasyidin yang buat, itu bukan bid'ah, itu adalah sunnah. Baik, cuba faham Bila kita katakan sunnah khulafa'ir rasyidin, itu bermakna tariqah, jalan, cara. Kalau kita lihat itu daripada sudut, itulah cara khulafa'ir rasyidin. Bermakna khulafa'ir rasyidin, sunnah mereka adalah mereka mengiktiraf perkara baharu yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalkan perkara baharu itu baik. Itu sunnah mereka. Jadi sunnah mereka bermakna mereka mengiktiraf bid'ah, mengiktiraf perkara yang baharu dengan syarat, dengan syarat perkara baharu itu hendaklah baik. Dan baik pula bukanlah baik semata-mata ikut hawa nafsu kita, baik ikut akal fikiran kita semata-mata, tidak. Yang dimaksudkan boleh buat bid'ah, asalkan baik adalah baik dari segi neraca syarak, baik daripada timbangan hukum. Itu yang dimaksudkan. Kalau mereka mendakwa bila perkara baharu itu sahabat Nabi yang buat, itu bukan bid'ah, kan berbeza dengan pendirian mereka sendiri. Pendirian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau kita kata, cuba tengok, kamu menolak ada bid'ah hasanah. Tengok Sayyidina Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu buat bid'ah hasanah. Tengok Sayyidina Abu Bakar sendiri kumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Itu perbuatan bid'ah? Kata mereka tidak. Oleh kerana Sayyidina Abu Bakar buat, itu sunnah, bukan bid'ah. Cuba lihat. Kata-kata kamu yang mengatakan bahawa mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu adalah satu perkara yang tidak bid'ah, bercanggah dengan pendirian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri. Apabila mula-mula dicadangkan perkara ini, Sayyidina Umar dengan jelas menganggap perkara ini bid'ah. Kata beliau,
kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Umar kita nak buat satu perkara yang baginda Rasulullah tak pernah buat? Apa maknanya itu? Apa maknanya itu? Maknanya perkara itu bid'ah, perkara baharu. Kalau kerana perkara itu bid'ah, perkara baharu, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu keberatan, tak berani nak buat. Tapi Sayyidina Umar memujuk, meyakinkan Sayyidina Abu Bakar supaya melakukan jam'ul Quran fi mushaf tadi, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar akhirnya setuju. Baik. Pertama, kawan-kawan kita yang kononnya kullu bid'atin bermakna semua, kullu bid'atin bermakna semua, mereka sebenarnya tidak konsisten, ya. Mereka sendiri kontradik diri mereka sendiri bila mana mereka mengatakan bid'ah dalam perkara dunia boleh, ya. Bid'ah dalam urusan handphone, bid'ah dalam urusan kereta, bid'ah dalam urusan komputer, bid'ah dalam urusan live, itu boleh kerana itu urusan dunia. Kan itu jelas bermakna kamu sendiri menganggap kullu bid'atin, bagi kamu kullu bid'atin hanya merujuk kepada bid'ah agama. Itu satu. Yang kedua, cuba kamu lihat, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan tujuan untuk menjaga supaya umat Islam itu tidak terlepas daripada kandungan Al-Quran yang sebenar yang datang daripada Nabi SAW dengan sebab kematian para penghafalnya, urusan agama. Ya, menjaga Al-Quran ni, authenticity of the Quran tu dijaga, itu urusan dunia atau urusan agama. Saya percaya insya-Allah orang yang tidak bias, yang boleh berfikir dengan tenang, dengan adil, dia akan menjawab, tentulah ya, menjaga Al-Quran ini adalah urusan agama. Jadi kalau itu jawapannya, sudah selesai, sudah tutup buku tentang masalah kayu ukur bid'ah, kerana Khulafa' ar-Rasyidin dan Nabi SAW suruh kita ikut kepada sunnah cara mereka. Khulafa' ar-Rasyidin juga membuat perkara baharu dalam urusan agama. Jadi adakah kamu yang lebih faham tentang agama atau Khulafa' ar-Rasyidin? Khulafa' ar-Rasyidin pun buat bid'ah dalam urusan agama, maka siapa kamu yang memandai-mandai mengatakan bid'ah hanya berlaku dalam urusan dunia, mendakwa konon bid'ah dalam urusan agama semuanya sesat, bermakna kamu mencanggahi sunnah cara Khulafa' ar-Rasyidin. Dan kalau kamu masih berdegil nak mengatakan, oh tak, sebenarnya memanglah urusan Quran ni urusan agama, tetapi menjaga Al-Quran dengan menggunakan strategi mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu hanyalah urusan dunia, maka itu adalah alasan yang tidak valid juga. Kerana apa? Kerana kalaulah ceritanya urusan dunia atau urusan agama, mengumpulkan Al-Quran yang Abu Bakar radhiyallahu anhu keberatan, kena pujuk dahulu. Takkanlah kamu lebih alim daripada Sayyidina Abu Bakar. Kamu faham bid'ah dunia boleh, tapi Sayyidina Abu Bakar tak faham, sehingga Sayyidina Abu Bakar tak berani nak buat pada bid'ah dunia. Kan tak logik. Dan kalau kamu masih berdegil, kamu katakan, oh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu bahawa bid'ah dunia boleh buat, bid'ah agama haram dibuat, cuma Sayyidina Abu Bakar tak pasti, ya, nak mengumpulkan Al-Quran ini adakah bid'ah dunia atau bid'ah agama. Kalau bid'ah dunia bila berani buat, kalau bid'ah agama bila tak nak buat. Kerana kalau ikut dakwaan kawan-kawan kita, bid'ah agama ni haram. Baik, kalau betullah dakwaan kamu bahawa yang berlaku hanyalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tak tahu kata bid'ah dunia boleh, beliau cuma tak pasti, ya, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini adakah bid'ah dunia atau bid'ah agama, maka tentulah tugas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah memujuk Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, buatlah Abu Bakar, ya, apa yang saya cadangkan ini hanyalah bid'ah dalam urusan dunia saja, ya, jangan bimbang, ini hanya urusan dunia, kita buat saja. Tidak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika memujuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak langsung fokus kepada ianya dunia atau agama, tetapi menfokuskan, kata Sayyidina Umar, innahu wallahi khairun, sesungguhnya cadangan aku ini demi Allah baik. Jadi yang menjadi fokus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang menjadi fokus Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, perkara bid'ah ini baik atau tidak baik. Walam yazal qabila. Lalu Sayyidina Umar terus-menerus, ya, menerangkan, memujuk, meyakinkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehinggalah Sayyidina Abu Bakar menerima cadangan tersebut. Fayam athani ila Zaidin bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fayaqulani, malu mereka berdua berkata lahu dzalika, cadangan tersebut. Fayaqulu kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu juga menganggap
perbuatan mengumpulkan Al-Quran ini adalah bid'ah, benda baru. Macam mana kamu berdua hendak melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maknanya di sisi Sayyidina Zaid bin Sabit juga sama seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila datang cadangan ni, kedua-duanya menganggap ini bid'ah, benda baru. Fayaqulani lahu. Lalu kedua-duanya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innahu wallahi khairun. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini demi Allah perkara yang baik. Fala yazalani bihi. Tak putus-putuslah mereka itu memujuk Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu hatta syarahallahu sadrahu, sehinggalah Allah Taala melapangkan dadanya kama syaraha sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana Allah Taala sebelum itu melapangkan dada dua orang khalifah, iaitu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan selepasnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi cadangan yang terbit pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu di sisi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Zaid bin Sabit adalah bid'ah, tetapi setelah diyakinkan bahawa bid'ah itu baik, lalu kedua-duanya itu berlapang dadanya. Jadi kalau kamu mendakwa bahawa kamu itu nak mengikut kepada salaf, dan tentulah salaf yang paling baik adalah sahabat Nabi, dan di kalangan sahabat Nabi yang terbaik adalah Khulafa ar-Rasyidin, maka kamu sepatutnya tidak menolak perkara bid'ah semata-mata kerana ianya baru, tapi hendaklah kamu ikut sikap para sahabat. Mereka itu hanya keberatan perkara bid'ah dengan kebimbangan kalau bid'ah itu tidak baik. Tapi kalau diyakinkan bahawa bid'ah itu baik, ini nak menjaga keaslian Al-Quran supaya orang masih tahu Al-Quran yang sebenar bagaimana, lalu para sahabat, iaitu termasuk Khulafa ar-Rasyidin, tidak keberatan melakukan perkara bid'ah. Baik. Jadi kalau saya nak guna uslub yang sama, saya boleh tanya, sekarang ni kamu nak lawan sahabat Nabi kah? Sahabat Nabi pun berani buat benda baru dalam urusan agama, asalkan baik. Siapa kamu yang nak memandai-mandai, nak mengatakan, oh sahabat, kamu tak faham agama. Bid'ah sebenarnya hanya dalam perkara dunia. Bid'ah dalam perkara agama tidak boleh. Kamu lebih faham, kamu sanggup cakap macam tu di depan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Janganlah saya bimbang, tak basah-basah je, kamu kena belasah dengan pelepah saja kerana melakukan bid'ah di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mendakwa kononnya hanya bid'ah dunia saja yang boleh. Baik. Yang kedua contoh, salat tarawih an Abdurrahman ibn Abdul Qari. Ini yang mereka mengatakan, oh tidak, ini bukan bid'ah dari segi istilah dan sebagainya, ini hanya bid'ah dari segi bahasa. Ini hanya usaha-usaha pengalihan, kerana bid'ah dari segi bahasa itu lebih luas berbanding dengan bid'ah dari segi syarak. Kalau satu perkara itu bukan bid'ah dari segi syarak, pasti ia juga bukan bid'ah dari segi bahasa. Kerana sesuatu yang bid'ah dari segi bahasa belum tentu bid'ah dari segi syarak. Baik. Annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuba tengok baik-baik ya. Yang mana bid'ah yang berlaku ketika itu? Lailatan fi Ramadan ilal masjidi fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Tengok, boleh bayang tak suasana ya? Kita kalau di tempat kita, sebab kita dah ikut sebagaimana yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nak solat tarawih sistematik ya, lepas solat Isyak semua ikut imam solat tarawih, kita solat tarawih, imam 20, kita 8 imam 8, kita lagi lah 8 ya. Baik, jadi kita ikut imam. Tetapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keluar ke masjid, kan kita ingat lagi zaman Nabi SAW, Nabi hanya sembahyang dengan orang ramai 2 atau 3 malam. Lepas tu Nabi SAW sembahyang tarawih sendiri di rumah. Jadi orang masih sembahyang di masjid. Tapi suasana je bagaimana? Auza'un mutafarriquna. Mereka tu terpancar-pancar, berpecah-pecah. Maknanya apa? Yusalli rajulu li nafsihi. Ada orang sembahyang seorang-seorang, di bucu tiang sana di sembahyang tarawih seorang-seorang. Dan ada juga orang sembahyang dan sembahyang dengan sembahyangnya itu satu kumpulan. Mana ada yang jemaah di situ, ada yang sembahyang seorang. Okey, meriah dengan suasana ibadah, tapi sort of macam berkecamuk lah ya, tidak sistematik. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, kalaulah aku kumpulkan yang duk semayang ni, biarlah mereka itu sembahyang ikut satu orang imam saja. Kan itu lebih cantik lagi. Tengok Sayyidina Umar melihat ini dalam perkara ibadah ya, salat tarawih ini perkara ibadah, tapi oleh kerana sembahyang berpecah-pecah pun boleh, sembahyang ikut imam seorang pun boleh, tapi bagi Sayyidina Umar ikut seorang imam itu kan lebih bagus. Lalu Sayyidina Umar berazam dan mengumpulkan mereka itu supaya menjadi makmum kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
Qala thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian saya keluar bersama dengan Umar radhiyallahu anhu pada satu malam yang lain. Lalu didapati hal keadaan manusia itu bersembahyang dengan solat imam mereka. Qala Umaru nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah, perkara baru yang inilah ya, mana berkumpul semua ikut imam sembahyang. Wallati namu anha afdalu minallati yaqumuna. Jadi orang yang tidur dulu, maknanya mereka tidak ikut, mereka nanti bangun di hujung malam sebagaimana di zaman Nabi SAW baru mereka tarawih, maka yang itu yang lebih baik. Tapi wakana nasu yaqumuna awalahu, tetapi orang-orang ramai mereka itu ramainya melakukan di awal malam. Kerana apa? Kerana itu yang lebih selamat ya. Kadang-kadang kita itu berniat nak melakukan ibadah di akhir malam, last tak ibadah langsung ya. Cuba lihat ya. Dari Abdul Rahman bin Abdul Qari, suatu malam di bulan Ramadan aku pergi ke masjid bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata orang-orang di masjid berpancar-pancar dalam sekian kelompok. Ada yang salat sendirian, ada juga yang salat menjadi imam kepada beberapa orang. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berpendapat andaikan mereka aku kumpulkan dalam satu imam tentu akan lebih baik. Lalu beliau mengumpulkan mereka menjadi makmum kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Malam berikutnya aku ke masjid lagi bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka umat Islam melaksanakan solat bermakmum pada seorang imam. Menyaksikan hal itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, tetapi menunaikan solat di akhir malam itu lebih baik daripada di awal malam. Kerana pada waktu itu ramai orang melakukan tarawih di awal malam. Kalau nak yang afdal lah, kalau mampu buat di akhir malam sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melakukannya di awal malam itu bid'ah, tapi masih lagi bid'ah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai nikmatil bid'atu. Melakukannya di belakang seorang imam itu bid'ah, tapi bid'ah yang nikmatil bid'atu bermakna jelas daripada kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa bid'ah itu ada yang baik, dan di atas bangkangan kawan-kawan yang mengatakan oh tidak itu hanya bid'ah dari segi bahasa, bermakna mereka tidak faham. Bid'ah dari segi bahasa lebih luas daripada bid'ah dari segi bahasa. Ihdatsu syai'in ma lam yakun, melakukan satu perkara baru yang sebelumnya tidak ada, ataupun ayyumala amalin ala ghairi mithalin sabiqin, dilakukan satu perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi lebih luas berbanding dengan bid'ah dari segi istilah. Kerana bid'ah dari istilah adalah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Jadi, bila satu perkara itu dia kata, oh ini bukan bid'ah dari segi istilah sebab dah berlaku di zaman Nabi SAW, bermakna bid'ah dari segi bahasa pun bukan. Kerana bid'ah dari segi bahasa itu benda yang belum berlaku lagi. Jadi ini hanya cubaan, cubaan untuk tidak mahu faham contoh yang jelas. Nak lebih jelas lagi, azan Jumaat. Azan untuk salat Jumaat, azan kan azan itu kan urusan agama. An Yazid ya, ini juga adalah hadis yang sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Qala kana nida'u yaumil jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana nida'u yaumil jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsmanu radhiyallahu anhu wa kathuran nasu zada an-nida' ats-tsalitsa 'ala az-Zawra'i wa hiya darun fi suqil Madinah. Cuba lihat. Untuk kawan-kawan yang masih degil mengatakan oh bid'ah tidak ada dalam urusan agama, bid'ah hanya berlaku dalam urusan dunia, cuba perhatikan dengan hati yang lapang, fikiran yang terbuka, tidakkah azan itu urusan agama? Bahkan azan ini perkara yang menjadi syiar agama, ya. Jadi ini adalah ibadah, azan adalah ibadah. Di zaman Nabi SAW ya, untuk azan Jumaat, demikianlah di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, itulah berlaku bila imam itu sudah duduk di atas mimbar, kan? Yang masih juga berlaku di zaman kita sekarang, kan? Imam naik, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu imam duduk. Masa imam duduk itulah azan, sekali itu saja. Tidak ada lagi azan yang lain. Kemudian berlaku lepas itu, lepas selesai imam berkhutbah, maka qomat. Qomat ini juga disebut azan, ya. Sebab itu disebut azan ni. Dia dua azan. Sebenarnya satu yang kita kenali sebagai azan dan satu lagi kita kenali sebagai iqamah. Tapi dalam istilah disebut azan juga. Maka bila sampai pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pada masa itu manusia dah ramai, Sayyidina Utsman menambah azan yang ketiga.
Ya, Al-Zawra, iaitu Zawra, nama tempat di pasar Madinah. Baik. Kenapa azan yang ketiga? Kerana kan saya dah sebut tadi, azan yang ketika khatib naik atas mimbar itu azan namanya, azan yang pertama. Qomat itu dipanggil azan juga. Jadi zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada dua azan. Iaitu azan khatib naik mimbar dengan azan yakni qomat. Ya, dua. Tapi Sayyidina Uthman dah tambah lagi satu, itu yang jadi tiga. Jadi kalau kita ketepikan qomat, maknanya jadi dua lah. Ya. Dua azan. Iaitu azan sebelum lagi daripada khatib naik atas mimbar, kerana memandang ini sebagai bid'ah yang hasanah. Kenapa? Cuba baca. Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, azan Jumaat dikumandangkan apabila imam telah duduk di atas mimbar. Pada masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kota Madinah semakin luas, populasi penduduk semakin meningkat. Jadi, bila dah ramai, duduk pun jauh daripada masjid. Kalaulah azan masih kekal azan yang atas mimbar, maka akan ada orang Islam yang terlambat untuk solat Jumaat ataupun lebih teruk lagi tak sempat solat Jumaat. Jadi mereka perlu mengetahui bahawa waktu Jumaat sudah hampir. Ya. Sebelum imam hadir ke mimbar, kalau mereka dengar azan imam atas mimbar baru nak bersiap, itu tak sempat. Tapi kalau mereka diberitahu bahawa dah hampir dah nak masuk waktu dengan ada azan yang tambahan, yang azan yang bid'ah itu, maka mereka dapat menghindar Jumaat ataupun tak sempat solat Jumaat langsung. Radhiyallahu menambah azan pertama. Tadi kata azan ketiga, ia ketiga dari segi kewujudannya. Tapi pertama dari segi turutan masa. Maknanya azan ni dulu, dan azan naik mimbar, dan azan yang ketiga iaitu qomat. Jadi supaya mereka itu segera berkumpul bila dia dengar azan tu, ni dah dekat nak Jumaat ni, lalu tutup kedai, bersiap-siap, sedang elok mereka itu sempat menunaikan solat Jumaat. Jadi ini adalah bid'ah yang hasanah. Memang kalau nak dinamakan sunnah pun boleh. Sunnah daripada sudut ini cara Khulafa' ar-Rasyidin, sunnah Khulafa' ar-Rasyidin. Kalau nak dinamakan bid'ah hasanah pun daripada sudut benda ni baru. Kenapa baru? Zaman Nabi tak ada. Bahkan zaman dua orang sahabat selepas Nabi juga tidak ada. Kan takrif bid'ah dari segi istilah, fi'lu ma lam yuhad fi asli Rasulillah. Melakukan satu perkara yang tidak berlaku zaman Nabi SAW. Azan yang tambahan ni tidak berlaku. Jadi jelas sunnah para Khulafa' ar-Rasyidin adalah mereka itu melakukan bid'ah yang hasanah. Itu sunnah mereka. Jadi kalau kita nak ikut sunnah para sahabat, maka kita itu menambah azan. Ini ada orang tanya, mereka cakap sebab apa kita tak buat azan untuk solat tarawih? Kan bagus itu. Ini memang mereka tak faham-faham. Apa yang kita katakan baik ini, baik dari segi syarak, ya. Adapun solat sunat yang dilakukan secara berjamaah tidak disunatkan azan, ya. Berbeza dengan solat Jumaat, itu solat fardu. Bid'ahnya daripada sudut bilangan dia, tapi kesunahan azan untuk solat fardu itu memang ada. Adapun untuk solat sunat tidak ditasyri'kan azan. Memadailah kita panggil solatul jami'ah, kita solat secara berjamaah, tidak perlu kita azan. Jadi mereka selalulah buat soalan-soalan yang perli macam itu, ya. Kalau lah boleh buat bid'ah dalam perkara agama, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat, why not kita sujud 10 kali, ya. Ini semua adalah bangkangan yang tak maaf lah, ya, kalau bahasa yang agak kasar sedikit, bangkangan yang tidak cerdik lah, ya, bangkangan yang tak mau faham sebenarnya bahawa bid'ah hanya boleh kalau baik. Jadi baikkah azan untuk solat sunat? Jawabnya tidak baik. Kerana azan ini ditasyri'kan untuk solat fardu. Ya. Cuma bid'ah Sayyidina Uthman itu daripada sudut yang biasanya hanya dua. Azan khatib naik mimbar dengan qomat. Kalau disebutkan azan juga. Bid'ahnya adalah sebelum khatib naik mimbar itu diazankan. Masih lagi menyeru kepada solat yang fardu. Cuma azan yang bid'ah itu ialah memberi peluang pada umat Islam tidak terlambat menunaikan solat Jumaat. Baik, kalau ada orang membangkang, kata dia, Allah itu hanya ijtihad Sayyidina Uthman saja, Ustaz. Baik, memang ijtihad Sayyidina Uthman, tetapi kan ijtihad Sayyidina Uthman itu lebih baik daripada ijtihad kamu. Kan Sayyidina Uthman sahabat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin. Hendaklah kamu ikut sunnah cara aku, dan hendaklah kamu ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin, ya, iaitu antaranya Sayyidina Uthman bin Affan. Itu satu. Yang kedua, kamu jangan sampai terlepas pandang bahawa apabila Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan bid'ah azan tambahan ini, tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang bangkang.
Mungkin zaman sahabat Nabi belum ada Wahabi lagi ya. Kalau ada Wahabi mungkin mereka bangkang juga. Tapi tak ada lagi Wahabi zaman itu. Tak ada sahabat Nabi yang bangkang. Bila tidak ada sahabat Nabi yang bangkang, bermakna ijma'. Jadi jangan main-main ya. Ijma' ini hujah yang sangat kuat. Bahkan ada kalinya mengatasi kekuatan hujah Quran dan hadis. Bukan mengatasi kedudukan ya. Memang Quran dan hadis yang paling tinggi. Tapi Quran dan hadis ada kalinya tidak ijma'. Dalam memahami makna Quran, ulama' khilaf. Dalam memahami makna hadis, ulama' khilaf. Jadi bila khilaf, ada ruang untuk kita taklid kepada satu mazhab, satu pandangan, atau taklid pada satu mazhab yang lain. Tapi kalau ijma' sudah tidak ada ruang lagi, wajib kita umat Islam itu mengikut kepada ijma', kesepakatan ulama' yang telah jelas ya, di atas sesuatu hukum. Termasuklah ijma' ulama' mengiktiraf bid'ah azan ketiga ini. Jadi menunjukkan ijma' umat Islam daripada zaman sahabat boleh melakukan perkara baharu di dalam ibadah asalkan. Jangan jadi soalan-soalan yang tak logik macam tadi. Why not kita sembahyang subuh 4 rakaat lah? Why not kita sembahyang Jumaat hari Sabtu misalnya? Why not kita sujud 10 kali? Why not kita main gitar sambil benda-benda yang tidak baik ya, dari segi syarak. Bid'ah hasanah ni mesti baik dari segi syarak ya. Kalau bahasa orang Kedah dia kata baik tak baik ni ikut syarak, bukan ikut faham. Kedah kadang kasar sikit bunyi lah. Kadang-kadang orang ni kasar baru dia faham. Cakap lembut-lembut dia tak apa nak faham. Buhat kepala otak hang, baru dia tersentak, baru dia macam nak sedap sikit. Kalau tak, dia tak sedap sampai bila-bila pun. Tapi kita doakanlah ya, kawan-kawan kita yang keliru ni pun saudara seagama kita, maka kita itu kasih kepada mereka sebagai saudara seagama. Kita doakan kebaikan kefahaman buat mereka, sebagaimana kita juga mendoakan kebaikan kefahaman buat diri kita sendiri. Jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan bawa kepada contoh yang seterusnya, iaitu solat sunnah sebelum solat Id dan sesudahnya ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Moga-moga dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang tawaduk, Allah bukakan kepada kita itu cahaya kefahaman dan juga cahaya untuk kita itu tunduk mengikut kepada kebenaran, tidak kita itu degil keras hati dengan kebatilan. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natar'adha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif anna hadzal bala'a wal waba'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.